Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bertemu kita sekali lagi dalam webinar kefahaman undang-undang siri ke-35 Jabatan Kehakiman Syariah Selangor di bawah tajuk perbincangan konflik suami isteri, apa nak buat. Jadi sebelum kita teruskan webinar pada kali ini, saya Mazrul bin Anis, Pegawai Syariah di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, mohon kepada tuan-puan untuk menekan terlebih dahulu butang like dan share supaya webinar ataupun perbincangan kita pada kali ini dapat kita kongsikan bersama rakan-rakan kita yang lain. Jadi berbalik kita kepada topik pada kali ini, iaitu konflik suami isteri, apa nak buat, adalah berkisar tentang apa yang perlu ataupun apa yang boleh dibuat oleh pasangan suami isteri jika menghadapi konflik rumah tangga ataupun suami isteri yang menghadapi perbalahan yang tidak berkesudahan antara satu sama lain. Jadi kadang-kadang kita tak tahu apa yang perlu kita buat jika berlakunya konflik dalam rumah tangga lah. Adakah pasangan tersebut boleh terus redah je ke mahkamah? Adakah kita boleh terus filekan contohnya perceraian di mahkamah atau bagaimana? Sebenarnya apa yang boleh kita lakukan jika berlakunya sesuatu konflik dalam rumah tangga? Jadi seringkali kita mendengar apabila berlakunya sesuatu pergaduhan antara suami isteri, sikit-sikit nak minta cerai, sikit-sikit nak lari dari rumah, kan? Jadi sebenarnya terdapat banyak lagi solusi ataupun cara bagaimana kita nak buat apabila berlakunya sesuatu konflik itu. Jadi pastinya ada cara lain selain daripada cerai ataupun nak ke mahkamah syariah terus. Adakah semestinya mahkamah boleh menyelesaikan semua masalah dalam konflik rumah tangga? Jadi di sini saya ingin sampaikan atau kongsikan apa yang perlu dibuat oleh setiap pasangan jika menghadapi konflik rumah tangga. Jadi sebelum kita meneruskan webinar, mohon kepada asatizah dan ilmuwan di luar sana untuk memperbetulkan jika apa yang saya sampaikan ini dalam webinar ini adalah perkara yang tidak tepat ataupun ada fakta yang salah, mohon diperbetulkanlah. Terima kasih. Jadi slide seterusnya. Lagi seterusnya. Baik. Jadi apa yang boleh dan perlu dibuat oleh pasangan jika berlaku konflik dalam rumah tangga? Jadi di sini saya telah menyenaraikan sebanyak 7 cara jika berlaku sesuatu konflik dalam rumah tangga. Iaitu yang pertama, runding cara. Yang keduanya adalah kaunseling. Yang ketiga adalah khidmat nasihat daripada pegawai masjid. Yang keempat, nasihat daripada ahli keluarga yang terdekat seperti ibu bapa ataupun adik-beradik dan sebagainya. Yang kelima, perlindungan keganasan rumah tangga. Jika berlaku keganasan rumah tangga seperti mencederakan secara fizikal ataupun emosi. Yang keenam, mendapatkan khidmat bantuan guaman syar'i ataupun khidmat nasihat daripada peguam. Dan seterusnya, yang ketujuh adalah melalui Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ataupun negeri lah, ataupun Mahkamah Syariah. Jadi ini adalah sebanyak 7 yang kita akan kupas dalam webinar kita pada kali ini, insyaAllah. Jadi slide seterusnya. Okay, yang pertama adalah dengan cara runding cara.
Biasanya runding cara ni kita boleh dapati ataupun kita boleh dapatkan khidmat runding cara di pejabat agama berdekatan lah. Jadi runding cara ialah proses membimbing pelanggan dalam pertemuan yang melibatkan perhubungan dua hala antara pegawai runding cara dengan individu ataupun dengan suami ataupun isteri yang memerlukan bimbingan dan jalan penyelesaian. Jadi khidmat runding cara ni biasanya ada di setiap pejabat agama di negeri-negeri lah. Jadi pegawai runding cara mempunyai kemahiran dan pengetahuan dalam hukum syarak yang berpendidikan pengajian Islam atau syariah, ataupun mereka ini mempunyai sijil tambahan iaitu sijil tinggi kaunseling syar'i. Jadi dalam runding cara ni kebanyakannya dikendalikan oleh pegawai yang bertauliah lah, bertauliah dan mempunyai kemahiran dalam pengajian Islam dan juga syariah dan juga hukum syarak. Dan mereka ni sebagai tambahan, mereka ni biasanya diberikan latihan khas, latihan khas, dan ada juga pegawai runding cara yang mempunyai sijil kaunselor lah. Jadi tambahan di sini, mereka ni mempunyai sijil tinggi kaunseling syar'i. Okay, slide seterusnya. Okay, runding cara keluarga berperanan sebagai penyelaras dan menjadi orang tengah kepada penyelesaian masalah keluarga lah, sebelum kes-kes tersebut difailkan di mahkamah ataupun boleh selesai melalui runding cara. Jadi runding cara yang kita boleh dapati di sini iaitu runding cara secara fizikal ataupun bersemuka. Jadi pemohon ataupun suami ataupun isteri boleh mendapatkan temujanji sesi runding cara secara bersemuka dengan pegawai runding cara di Jabatan Agama Islam Negeri ataupun di Pejabat Agama Islam Daerah. So buat dulu temujanji untuk runding cara, dan apabila telah dapat tarikh untuk pergi ke runding cara, maka runding cara tersebut boleh dijalankanlah. Sesi runding cara dijalankan oleh seorang pegawai runding cara di bilik khas pejabat agama pada waktu pejabat. Jadi biasanya memang sesi runding cara ni adalah di waktu pejabat, dan dia berada di tempat khas lah di pejabat agama, dan tak boleh dilakukan di luar selain daripada pejabat agama. Dan segala perbincangan, maklumat, pertemuan dan data yang berkaitan runding cara tu semuanya akan dirahsiakan. Jadi bagaimana ia boleh menyelesaikan runding cara ni? Yang pertama adalah kalau diselesai, bermakna kes aduan tu jadi diselesaikanlah, iaitu kalau apabila suami isteri mendapatkan sesi runding cara di pejabat agama, mungkin dia dapat rumah tangga tu dapat diselamatkanlah tanpa melalui perceraian. Jadi itu kira selesailah. Yang keduanya proses. Jadi kalau runding cara tu masih memerlukan runding cara yang selanjutnya, maka sesi runding cara tu akan ditangguhkan dan mungkin akan diberikan tarikh yang baru untuk sesi runding cara yang kali kedua. Okey. Kemudian runding cara juga boleh jadi ke mahkamah lah. Jadi kes aduan yang memerlukan pengadu membuat sebarang permohonan yang berkaitan ke mahkamah. Jadi kalau sesi runding cara tu memang memerlukan hasilnya sangat memerlukan untuk ke mahkamah, maka sesuatu kes dalam konflik tersebut akan dibawa ke mahkamah lah. Contohnya kes pengesahan lafaz cerai. Kalau pasangan ni telah ataupun suami telah melafazkan cerai di luar mahkamah, maka kes tersebut akan dibawa ataupun difailkan di mahkamah untuk disahkan oleh mahkamah lah. Dan seterusnya, tutup kes. Jika suatu runding cara tu, maksudnya tutup kes ni jika pemohon tersebut menarik balik kes lah, maksudnya mungkin dia punya konflik rumah tangga dah selesai, dah hidup semula bersama suami isteri, maka dia tutup kes lah. Baik, slide seterusnya. Okey, runding cara juga boleh diadakan secara online ya. Secara online, apatah lagi dalam waktu PKP yang lalu, memang runding cara secara online ni telah diadakan oleh JAKIM. Dia satu inisiatif JAKIM dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri
bagi tujuan memberikan kemudahan kepada individu atau pasangan yang ingin mendapatkan khidmat nasihat kekeluargaan secara online. Okey, jadi untuk mendapatkan maklumat berkenaan runding cara secara online ni, tuan-puan boleh melayari laman web www.sppim.gov.my. Kat situ tuan-puan kena buat temujanji terlebih dahululah. Temujanji dan kemudian dah dapat tarikh, mungkin nanti akan diadakan runding cara secara online. Slide seterusnya. Okey, jadi seterusnya adalah melalui kaunseling. Itu cara yang apa yang boleh dilakukan apabila berlaku konflik rumah tangga antara suami isteri. Cara yang seterusnya adalah mendapatkan khidmat kaunseling lah. Jadi kaunseling ni adalah satu proses perhubungan menolong secara profesional yang dilaksanakan oleh kaunselor untuk membantu klien meneroka, menganalisis, memahami diri dan mampu membuat keputusan sendiri. Dia adalah satu proses untuk mengenal diri ataupun untuk mengenali sejauh mana kekuatan dan kelemahan diri pemohon tersebut. Seterusnya sehingga dia mampu untuk membuat keputusan sendirilah. Jadi kat mana kita boleh dapatkan khidmat kaunseling ni? Yang pertama, tuan-puan boleh melayari Jabatan Kebajikan Masyarakat iaitu di www.jkm.gov.my. Itu yang pertamalah. Yang kedua, boleh dapatkan di Pusat Kaunseling Selangor iaitu di www.selangor.gov.my. Ini under SUK lah, Selangor, Negeri Selangor. Dan yang ketiga, boleh dapatkan juga khidmat kaunseling di Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN. Jadi websitenya adalah www.lppkn.gov.my. Jadi tuan-puan boleh melihat maklumat lanjut dalam website-website tersebut dan sama juga akan buat temu janji, dan apabila dah dapat tarikh maka tuan-puan boleh bersemuka dengan kaunselor yang bertauliah lah. Jadi kebanyakannya kaunseling ni adalah diberikan secara percuma saja, secara percuma. Jadi kenapa kaunseling ni? Slide seterusnya. Jadi apa matlamat kaunseling perkahwinan ni? Dia untuk meneroka hubungan pasangan, sejauh mana kekuatan hubungan tersebut dan bagaimana mereka membina perkahwinan tersebut. Jadi dia kaunseling ni kita nak mengenali hubungan pasangan, apa kekuatan dan kelemahan pasangan kan, dan bagaimana mereka membina perkahwinan tersebut. Jadi yang kedua, mempelajari kemahiran berkomunikasi dengan pasangan, memberi panduan mengenai peribadi diri dan pasangan dan matlamat keluarganya. Jadi itu adalah matlamat kaunseling perkahwinan. Dia kaunseling ni bukan hanya kita dapat kaunseling perkahwinan saja. Sebenarnya di website tadi ataupun di jabatan-jabatan tadi banyak lagi jenis kaunseling. Cuma sekarang ni kita fokus untuk kaunseling perkahwinan lah. Jadi kaunseling ni tujuannya adalah untuk kita memahami diri dan situasi yang dihadapi supaya individu tersebut sedar tentang dirinya. Selain itu, dia juga dapat membimbing diri klien untuk membuat keputusan dan memahami kekuatan dan kelemahan diri sehingga membantu klien mengatasi masalah yang dihadapi. Jadi kaunseling ni dia bukan sesi temu bual ataupun sesi memberi nasihat, memberi cadangan, tidak. Dia sebenarnya lebih kepada untuk mengetahui kekuatan diri sendiri, apa kelemahan diri sendiri, dan kemudiannya diri sendiri itu yang membuat keputusan terhadap konflik rumah tangga. Sama ada nak pergi ke peringkat seterusnya, cerai ke ataupun nak bersama semula dan sebagainya. Itu semua keputusan atas diri pemohon tersebut lah, bukannya kaunseling. Okey, slide seterusnya. Okey, seterusnya kita juga boleh mendapatkan khidmat nasihat pegawai masjid. Jadi apabila berlaku konflik rumah tangga, salah satu caranya
tuan-puan boleh ataupun pasangan suami isteri ni boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada pegawai masjid. Jadi siapakah pegawai masjid ni? Kalau ikut tafsiran pegawai masjid adalah nazir masjid, imam masjid, bilal dan siak lah. Itu adalah pegawai masjid. Tapi biasanya yang menerima khidmat nasihat untuk masalah keluarga atau masalah konflik rumah tangga ni biasanya adalah imam masjid lah. Ya. Jadi imam masjid yang diberi tauliah oleh MAIS boleh juga dijadikan rujukan untuk mendapatkan nasihat dalam perkara-perkara berkaitan agama Islam dan kekeluargaan. Ya. Yang kedua, seperti yang termaktub dalam Peraturan 11-D, Peraturan-Peraturan Masjid dan Surau Negeri Selangor tahun 2017 menyatakan bahawa memberikan nasihat dalam perkara-perkara tentang agama Islam, kekeluargaan dan pembangunan ummah kepada ahli keluarga. Itu adalah salah satu daripada tugas-tugas imam lah. Tugas-tugas imam yang termaktub dalam Peraturan Masjid dan Surau Negeri Selangor 2017. Sebenarnya banyak lagi selain tugas imam sebagai imam, sebagai pembaca khutbah, memberi ceramah. Imam juga berperanan memberikan nasihat dalam perkara-perkara tentang kekeluargaan. Jadi slide seterusnya. Jadi imam-imam di Negeri Selangor ni kebanyakannya telah diberikan kursus yang dinamakan kursus komuniti suluh, di mana imam-imam tersebut diberi latihan intensif untuk menghadapi permasalahan atau konflik yang dihadapi oleh pasangan suami isteri, seperti perceraian, keganasan rumah tangga menurut hukum syarak dan menurut enakmen Undang-Undang Keluarga Islam. Jadi Jabatan Kehakiman Syariah pada tahun 2018-2019 telah menjalankan kursus komuniti suluh kepada imam-imam masjid di seluruh negeri Selangor supaya mereka ni diberi latihan untuk menghadapi apa saja jenis permasalahan rumah tangga yang berlaku. Jadi pasangan suami isteri yang ada masalah, ada konflik, boleh merujuk kepada imam-imam masjid yang terdekat untuk mendapatkan nasihat ataupun bimbingan ataupun cadangan-cadangan yang sepatutnya diberikan kepada pasangan ni lah. Okey. Jadi itu iaitu yang ketiga lah, mendapatkan khidmat nasihat daripada pegawai masjid. Jadi slide seterusnya. Baik, yang keempat, selain daripada mendapatkan khidmat runding cara, kaunseling dan khidmat pegawai masjid, pasangan yang ataupun suami isteri yang berada dalam konflik rumah tangga ni juga boleh mendapatkan nasihat daripada ahli keluarga yang terdekat. Ahli keluarga yang terdekat adalah individu yang boleh memainkan peranan penting dalam menghadapi dan mencari penyelesaian konflik rumah tangga. Contohnya adalah, yang terdekat adalah ibu bapa pasangan lah. Ibu bapa pasangan. Ibu bapa mempunyai hak untuk menasihati anak-anak berkenaan urusan rumah tangga mereka tertakluk kepada hukum-hukum yang diperuntukkan dalam syariah Islam berdasarkan ini semua ini adalah berdasarkan pada Irsyad Al-Fatwa siri ke-367, iaitu hak ibu ayah campur tangan dalam rumah tangga anak. Ini Irsyad Al-Fatwa Mufti Wilayah Persekutuan lah, yang mengatakan bahawa ibu bapa memang mempunyai hak untuk menasihat anak-anak berkenaan urusan rumah tangga. So kita sering kali dengar bahawa kalau urusan rumah tangga je, mak bapak tak boleh campur, orang lain tak boleh campur. Tapi sebenarnya boleh ibu bapa mempunyai hak untuk menasihati anak, tak kira anak lelaki dia ke ataupun anak perempuan dia, boleh memberi nasihat berkenaan urusan rumah tangga. Okey, slide seterusnya. Okey, sebelum tu ulang balik slide tadi. Jadi ibu bapa sebenarnya tidak menjadi kesalahan lah bagi ibu bapa untuk ambil cakna dan ambil berat tentang kebajikan anak mereka sekalipun selepas berkahwin, sama ada anak tersebut anak lelaki ataupun perempuan.
Diorang ni, ibu bapa ni sama jugalah tanggungjawab seperti orang Islam yang lain untuk melakukan amar makruf nahi mungkar kan. Apabila mereka melihat suatu jenayah ataupun satu keganasan rumah tangga melibatkan anak mereka, maka mereka berhak untuk campur tangan, takkan nak dibiarkan je kan. Bahkan dalam kes-kes perceraian di mahkamah sekalipun, ibu bapa kepada pasangan suami isteri ini berhak dilantik menjadi hakam. Hakam ni bertindak sebagai orang tengah lah, bagi mendamaikan kedua belah pihak suami isteri, ataupun apabila hubungan suami isteri tidak dapat diselamatkan lagi, maka dengan cara pembubaran perkahwinan. Jadi memang ibu bapa ada hak lah. Okey, slide seterusnya yang tadi. Okey, selain itu apa yang boleh dibuat dan perlu ataupun apa yang boleh dilakukan oleh pasangan suami isteri yang berada dalam konflik ni, iaitu apabila berlakunya keganasan rumah tangga. Jadi pasangan yang terlibat dengan keganasan rumah tangga bolehlah mendapatkan perlindungan di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga tahun 1994 AKRT, iaitu undang-undang yang memberi perhatian yang khusus dalam hal-hal keganasan rumah tangga. So kita ada Akta lah Keganasan Rumah Tangga AKRT 1994. Suami atau isteri yang terlibat boleh membuat aduan dengan Pegawai Kebajikan Masyarakat dengan melayari online.jkm.gov.my ataupun boleh membuat laporan polis di PDRM untuk mendapatkan perlindungan. Ataupun satu cara lagi, tuan-puan boleh ataupun pemohon ataupun suami isteri yang berada dalam konflik ni boleh menghubungi talian kasih 15999 untuk bantuan segera. Yang ni keganasan rumah tangga, contoh apabila berlaku PKP pada masa yang lepas, banyaklah laporan yang mengatakan berlaku keganasan rumah tangga dan pasangan ni kadang-kadang tak tahu ke mana nak dibuat aduan kan. Mahkamah pula masa tu ada yang tutup kan. Jadi sebenarnya kita boleh ada satu talian iaitu talian kasih lah untuk mendapatkan bantuan yang segera. Apa saja jenis keganasan rumah tangga, kecederaan fizikal, emosi dan sebagainya. Okey, slide seterusnya. Okey, jadi apa tujuan aduan untuk keganasan rumah tangga ni? Pertamanya adalah menyediakan tempat perlindungan. Okey, menyediakan tempat perlindungan. Kalau dah berlaku keganasan rumah tangga dalam rumah kelamin, maka suami isteri yang berkonflik ni dengan bantuan JKM akan menyediakan satu tempat perlindungan lah. Yang seterusnya, perintah perlindungan daripada mahkamah. Okey, membantu, pihak JKM boleh membantu pasangan yang berada dalam konflik ni yang berada dalam keganasan rumah tangga ni untuk mendapatkan perintah perlindungan interim ataupun mendapatkan perintah perlindungan, protection order lah daripada mahkamah. Jadi seterusnya adalah dengan cara kaunseling. Okey, yang seterusnya adalah khidmat nasihat dan bimbingan, dan juga kalau yang seterusnya adalah yang terakhir adalah merujuk kepada agensi lain lah. Mungkin apabila aduan itu telah dikemukakan, pihak JKM akan mencadangkan kepada kita, mungkin ada agensi yang bersesuaian lah seperti mahkamah ataupun dapat khidmat nasihat peguam dan sebagainya. Okey, slide seterusnya. Jadi apa tafsiran keganasan rumah tangga tu yang boleh kita buat aduan, iaitu yang pertama adalah mencederakan mangsa. Okey, mencederakan ni sama ada mencederakan secara sengaja atau dengan disedarinya meletakkan atau cuba meletakkan mangsa itu dalam keadaan ketakutan dan sehingga mencederakan mangsa secara fizikal lah, iaitu mencederakan mangsa. Yang seterusnya mengurung atau menahan mangsa. Jadi
pasangan ni mengurung atau menahan mangsa tanpa kerelaan mangsa. Yang seterusnya adalah melakukan khianat atau kemusnahan atau kerosakan kepada harta dengan niat untuk menyebabkan atau dengan disedari bahawa ia berkemungkinan menyebabkan kesedihan dan kegusaran kepada mangsa itu. Jadi perbuatan khianat pun boleh ditafsirkan sebagai keganasan rumah tangga. Dan seterusnya kecederaan emosi. Kecederaan emosi ini adalah seperti menyebabkan penderitaan secara psikologi lah. Itu kecederaan emosi kepada mangsa pun boleh ditafsirkan sebagai keganasan rumah tangga. Seterusnya menggelapkan harta mangsa. Okey, dia menggelapkan harta mangsa sehingga mangsa tersebut menghadapi kesedihan kerana kerugian kewangan contohnya. Sebab tu, okey. Dan yang terakhir adalah mengungkut mangsa. Mengungkut mangsa dengan niat untuk menyebabkan mangsa itu takut akan keselamatan dirinya atau keselamatan hartanya. Mengugut juga boleh ditafsirkan sebagai keganasan rumah tangga lah. Okay. Slide seterusnya. Baik. Jadi seterusnya adalah masjid juga berfungsi. Fungsi masjid di negara ini akan diperluaskan apabila dicadang untuk dijadikan sebagai pusat transit keganasan rumah tangga. Ia melibatkan kolaborasi antara Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ini adalah kenyataan daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama, Senator Idris Ahmad. Jadi mungkin selepas ini masjid akan berfungsi sebagai tempat perlindungan lah keganasan rumah tangga. Jadi tak silap saya Masjid Wilayah Persekutuan pun telah dijadikan sebagai tempat perlindungan keganasan rumah tangga antaranya lah. Dan mungkin juga akan diperluaskan ke masjid-masjid di negeri-negeri yang lain. Seterusnya. Okey. Seterusnya apa yang tuan-puan boleh buat lagi jika berlaku konflik rumah tangga, iaitu dengan mendapatkan bantuan guaman syar'i daripada MAIS ataupun pihak Jabatan Bantuan Guaman. Khidmat nasihat perundangan syarah ini boleh diberikan kepada orang awam di seluruh negeri Selangor dan tiada syarat kelayakan yang ditetapkan di mana orang awam boleh mendapatkan khidmat nasihat secara percuma. So kalau kita nak mendapatkan khidmat nasihat secara percuma, bolehlah dapatkan khidmat bantuan guaman syar'i, MAIS ataupun daripada JBG. So syarat kelayakan untuk diwakili dalam mahkamah, yang pertama adalah mestilah warga negara Malaysia, bermastautin dalam negeri Selangor, ini kalau Selangor lah, dan pendapatan kasar mestilah tidak melebihi 1,500 sebulan bagi bantuan guaman Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, dan tidak melebihi 30,000 setahun bagi khidmat bantuan guaman Jabatan Bantuan Guaman. So ada dua pihak yang kita boleh dapatkan khidmat bantuan guaman lah, daripada MAIS dan juga daripada JBG. Kalau MAIS ni boleh dapatkan, tuan-puan boleh rujuk kepada Majlis Agama Islam Selangor di Shah Alam, dan di JBG boleh pergi ke Plaza Perangsang lah. Okey, seterusnya mengisi lengkap borang permohonan yang disediakan dan lulus temuduga penilaian kewajaran kes. Okey, setelah borang dah lengkap dan lulus temuduga, sama ada kes tersebut akan diwakili oleh bantuan guaman, semuanya nanti pihak bantuan guaman MAIS dan JBG akan menentukan lah. Okey, slide seterusnya. Okey. Jadi apakah jenis-jenis kes yang ditawarkan oleh khidmat bantuan guaman syar'i MAIS dan JBG ini? Okey, antaranya adalah tuntutan pengesahan lafaz cerai.
Lafaz cerai maksudnya apabila suami telah melafazkan cerai di luar mahkamah, sama ada lafaz itu secara terang-terangan ataupun secara kinayah, maka suami isteri ni hendaklah mengesahkan lafaz tersebut di mahkamah lah. Okey. Yang keduanya adalah permohonan pengesahan rujuk. Apabila berlakunya rujuk pun boleh dapatkan khidmat bantuan guaman. Seterusnya ada tuntutan perceraian. Jika pasangan ini ingin menuntut cerai ataupun ingin memfailkan perceraian pun boleh mendapatkan khidmat bantuan guaman. Seterusnya adalah permohonan fasah. Seterusnya tuntutan pengesahan cerai taklid, tuntutan hulu atau tebus talak dan juga hak jagaan anak. Okey. Jadi perceraian, fasah, cerai taklid, hulu dan tebus talak ni adalah jenis-jenis cerai lah. So semua jenis-jenis cerai ini tuan-puan boleh diwakili oleh bantuan guaman syar'i daripada MAIS ataupun JBG dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan yang telah saya bacakan sebentar tadi lah. Dan juga hak jagaan anak. Okey, slide seterusnya. Baik, seterusnya tuan-puan boleh juga mendapatkan khidmat peguam swasta bertauliah. Ini apabila pasangan yang menghadapi konflik rumah tangga juga boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada peguam swasta. Selain daripada khidmat tadi, peguam JBG dengan MAIS tu adalah secara percuma mengikut syarat-syaratnya kan. Seterusnya boleh dapatkan juga khidmat peguam swasta bertauliah dari Majlis Agama Islam Selangor. Itu kalau Selangor lah. Biasanya setiap negeri pun ada peguam-peguam swasta yang bertauliah lah. Jadi kat mana boleh dapatkan senarai peguam syar'i yang bertauliah ni? Tuan-puan boleh mendapatkan senarai peguam syar'i yang beramal di negeri Selangor di website www.jakis.gov.my. Kat situ nanti apabila tuan-puan buka laman web Jakis ni, kat situ ada carian peguam syar'i dan tuan-puan boleh klik kat situ dan akan keluarlah semua senarai peguam syar'i negeri Selangor yang diiktiraf dan bertauliah. So jadi tuan-puan boleh dapatkan di situlah. Cumanya slide seterusnya. Sebelum okey. Baik, okey. Khidmat bantuan guaman tadi, bantuan guaman sebelumnya slide. Okey, khidmat bantuan guaman syar'i MAIS dan JBG tadi, tuan-puan boleh dapatkan juga maklumat berkenaan di laman web kalau di MAIS, mais.gov.my lah. Kat situ tuan-puan dapatkan maklumat berkenaan bantuan guaman syar'i di MAIS. Dan kalau di JBG di www.jbg.gov.my. Itu bantuan guaman daripada JBG tuan-puan boleh dapatkan melalui website jbg.gov.my. Jadi bantuan guaman daripada MAIS JBG ni tadi secara percuma dan ditanggung oleh pihak JBG itu sendirilah. Tapi kalau lantikan daripada peguam syar'i swasta akan dikenakan yuran guaman lah. Itu bergantung kepada jenis kes dan juga pengalaman peguam itu sendiri. Jadi terpulang kepada tuan-puan sama ada nak mendapatkan peguam daripada JBG atau MAIS ataupun swasta. Okey. Cuma bergantung kepada tuan-puan sendirilah kalau nak dapatkan yang mana satu yang tuan-puan rasa sesuai kan. Okey, slide seterusnya. Okey, seterusnya. Baik. Seterusnya tuan-puan juga apabila berlakunya konflik rumah tangga, tuan-puan juga boleh mendapatkan khidmat nasihat dari Mahkamah Syariah ataupun dari Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor yang berhampiran
Contohnya seperti tuntutan perceraian, tuntutan nafkah, harta sepercarian dan sebagainya berdasarkan bidang kuasa mahkamah tersebutlah. Jadi selain daripada semua yang saya sebutkan tadi, running cara, kaunseling, khidmat pegawai masjid kan, tuan-puan juga boleh mendapatkan nasihat daripada Jabatan Kehakiman Negeri Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor. Ya. Jadi kat mana tuan-puan boleh dapatkan maklumat? Jadi tuan-puan boleh layari maklumat lanjut di www.jakis.gov.my. Kat situ ada nyatakanlah talian telefon untuk tuan-puan hubungi berkenaan dengan khidmat nasihat ataupun khidmat running cara daripada Jabatan Kehakiman Syariah Selangor. Baik, slide seterusnya. Okey. Terdapat juga kes-kes di Mahkamah Syariah yang kita boleh selesaikan tanpa melalui perbicaraan yang panjang lah. Seperti majlis sulh, kes fast track dan juga kes hakam. Jadi majlis sulh ni kita jalankan di mahkamah sebelum sebelum kes tuan-puan difailkan dan apabila telah difailkan, maka satu kes yang tuan-puan failkan tu kita akan pergi dulu ke majlis sulh sebelum kita menghadapi sesi perbicaraan. Jadi dalam majlis sulh tu kita akan membincangkan ataupun kita akan mengadakan satu sesi perbincangan secara untuk mendapatkan persetujuan bersama antara pasangan suami isteri ni, dan kalau mencapai satu persetujuan maka kes tu boleh selesai di situlah tanpa melalui proses perbicaraan yang panjang. Jadi contohnya antaranya beberapa jenis kes yang didaftarkan di Mahkamah Syariah yang melalui majlis sulh seperti tuntutan mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak, harta sepercarian dan sebagainya. Adalah lagi senarainya yang tuan-puan boleh layari melalui website tadilah. Jadi kes-kes seperti ini akan dibawa terlebih dahulu ke dalam majlis sulh. Kita akan bagi satu tarikh untuk menghadapi majlis sulh. Dan kalau berjaya kita akan selesai di situlah. Dengan perjanjian pun kita akan buat terus dan kita endorsekan ke mahkamah pada hari yang sama. Biasanya macam tu. So apabila dah selesai tidak perlu lagi lah untuk kita menghadapi perbicaraan di dalam mahkamah. Jadi majlis sulh ni merupakan majlis perbincangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pertikaian di Mahkamah Syariah dengan dipenguruskan oleh pegawai sulh. Jadi seandainya suatu persetujuan secara damai dapat dicapai, ia akan direkodkan oleh hakim sebagai satu perintah mahkamah tanpa melalui proses perbicaraan. Ya, jadi dia dipenguruskan oleh seorang pegawai sulh yang diberi tauliah. Dan apabila seperti yang saya cakap tadi, kalau dah capai satu persetujuan bersama, maka selesailah kes di situ tanpa melalui proses perbicaraan lagi. Jadi dalam satu kes majlis sulh tu kita boleh selesaikan dalam tempoh biasanya 1 hari lah, insya-Allah boleh selesai. Dengan kita siapkan perjanjian, lepas siap perjanjian kita endorsekan sekali ke mahkamah dan siaplah. Dan selepas tu baru tuan-puan boleh dapatkan perintah daripada persetujuan bersama tersebut. Okey. Slide seterusnya. Okey. Jadi setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi ada apa-apa soalan daripada tuan-puan? Okey. Sekejap ada soalan lah. Okey, soalan daripada Afiq Ghali. Assalamualaikum Tuan. Saya ada satu pertanyaan. Sekiranya seorang isteri memfailkan perceraian atas alasan tiada sefahaman, bagaimana cara untuk pihak suami mengelakkan perceraian berlaku apabila sampai ke peringkat hakam? Baik.
Jadi jawapannya, peringkat hakam ni adalah dalam prosiding kes permohonan perceraian secara persetujuan bersama. Bagi nak mengelakkan berlaku perceraian pada peringkat ini, lebih kepada usaha pihak-pihak, terutama suami, bagi cuba menyelesaikan krisis rumah tangga. Ya. Jadi boleh cuba gunakan perbincangan dengan pihak ketiga seperti perbincangan dengan ibu bapa maupun imam masjid untuk dapatkan khidmat nasihat dan kaunseling. Baik, itu jawapan yang telah dinyatakan di situ. Jadi ada lagi ke soalan daripada tuan-puan? Baik, tuan-puan, jika ada apa-apa soalan, tuan-puan boleh menyatakan di ruangan komen. Dan kalau saya tidak sempat untuk jawab pada hari ini, mungkin nanti ada admin yang akan tolong jawabkan soalan-soalan daripada tuan-puan lah. Okey, baik. Jika dah tak ada soalan, terima kasih kepada tuan-puan kerana hadir dalam webinar kita pada dalam siri yang ke-35, webinar kefahaman undang-undang syariah siri ke-35. Terima kasih saya ucapkan. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi sebentar. Baik, ada lagi satu soalan. Assalamualaikum tuan. Dalam perhubungan suami isteri, sekiranya tiada komunikasi yang baik, adakah pihak isteri boleh memfailkan perceraian? Okey. Dia terpulanglah komunikasi yang macam mana tuan-puan boleh masukkan? Adakah langsung tidak boleh bercakap ataupun tuan-puan sendiri telah tinggal berasingan sampai tidak boleh ada satu komunikasi antara suami isteri? Jadi hak tuan-puan untuk memfailkan perceraian tu itu hak tuan-puan lah. Kalau tuan-puan rasa memang setelah apa yang saya sampaikan tadi, khidmat kaunseling, khidmat runding cara, khidmat nasihat daripada semua pihak, semua telah tuan-puan dapatkan tapi tidak berhasil juga, maka kalau nak failkan perceraian, itu semua atas kehendak tuan-puan lah. Sekiranya tiada komunikasi yang baik, pihak isteri memang boleh untuk memfailkan perceraian. Tapi seperti yang saya sebutkan sebelum ni, kalau boleh diselamatkan dulu dengan cara alternatif seperti perbincangan yang saya sebutkan tadi, kaunseling ke runding cara ke khidmat nasihat, dapatkan terlebih dahulu khidmat runding cara daripada pejabat agama, dan mungkin di sana tuan-puan boleh dapat idea ataupun nasihat daripada pihak pegawai runding cara, sama ada tuan-puan ingin meneruskan perceraian ataupun ingin hidup semula sebagai suami isteri. So kalau semua cara itu telah tuan-puan hadapi tapi tidak mendapat penyelesaian, dan penyelesaiannya hanyalah dengan memfailkan perceraian, maka memang tuan-puan boleh teruskanlah untuk memfailkan perceraian. Okey, seterusnya, bagaimana sekiranya pihak isteri tidak mahu berbincang atau mendapatkan khidmat kaunseling? Okey, khidmat kaunseling ni dia bukan satu perkara yang wajib, ya, tapi itu adalah alternatif yang tuan-puan boleh dapatkan apabila berlakunya konflik rumah tangga. Dan kaunseling ini adalah dijalankan secara sukarela lah, dan bukannya paksaan. Kadang-kadang kita pun tak tahu. Mungkin dengan kaunseling tu kita dapat satu idea bagaimana kita nak menguruskan rumah tangga, bagaimana kita nak menguruskan konflik tersebut kan. Kita pun tidak tahu. So kat situ nanti mungkin daripada kaunseling tuan-puan akan mendapat satu idea lah.
sama ada tuan-puan ingin meneruskan dengan perceraian ataupun ingin boleh hidup semula sebagai suami isteri. So kaunseling ni bukanlah sesuatu yang bersifat wajib ataupun paksaan lah. Ianya sukarela lah. Sukarela. Baiklah, jika tak ada soalan, terima kasih tuan-puan yang melihat, yang menonton webinar kita pada kali ini secara live. Jadi saya ucapkan terima kasih dan minta maaf jika ada tersilap kata, terkasar bahasa, terkurang fakta ataupun sebagainya. Segala yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Yang lemah tu daripada diri saya sendiri dan yang baik tu hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tutup webinar kita pada siri yang ke-35 ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.